Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga ya. Jadi jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya. Jadi kebarangkalian tinggi, saya akan membuat 2 live hari ini. Satu yang ni, yang satu kemudian lah, dalam beberapa jam lah. Jadi tujuan live hari ini adalah untuk mengulas ya, secara ringkas Konvensyen Kerajaan Perpaduan Madani yang diadakan berakhir semalam, tak silap saya, diadakan di PWTC. Okey. So, konvensyen ni yang pertama, inilah kali pertama ya. Ini sebenarnya PWTC ni bila buat konvensyen ni, semua ni kira rumah UMNO lah. Ya, ini kira parti keramat Melayu lah yang nak memperjuangkan kononnya agama bangsa dulu, berdekad-dekad dululah ya, untuk berdekad-dekad lamanya perjuangkan agama bangsa ya. Dan untuk berdekad lamanya di AP ni dicap sebagai anti Melayu, ada yang kata anti Islam ya, dipupuk ya dalam minda akaumbi, sehingga ya di AP ni tak betul lah apalah anti Melayu, sehingga PRU 15. Maknanya generasi yang ada sekarang ni, sebab PRU 15 bukannya tahun lepas, bukannya 10 tahun lepas, baru beberapa bulan lepas saja, tak sampai pun setengah tahun. Jadi generasi yang ada, sama ada tua ke muda ke, semuanya sudah dipupuk, disemai dengan semangat anti DAP, bahawasanya DAP ni anti Melayu dan sebagainya. Dan jangan salahkan mana-mana pemimpin ya. Ada percubaan UMNO nak salahkan pemimpin lama, mereka yang suruh kita benci DAP. Ini pemimpin lah ni yang ada ni, termasuk Zahid ni ya. DAP ni musuh ya, mereka yang pupuk ya. DAP ni musuh. Gambaran diberi DAP ni, orang Melayu kena jauh dari DAP lah ya. Jadi orang-orang yang ada sekarang ni, generasi muda, tua ni, semuanya sudah diprogram untuk benci DAP. Termasuk seperti Ashraf Wajdi dulu ya, dia ungkit-ungkit lah penjualan aset dia, Melayu Islam kepada bukan Melayu dan sebagainya lah, di bawah pentadbiran DAP dulu dan sebagainya lah. Okay. So dalam sekelip mata, mereka suruh kita cinta DAP. Okay. Dan dia jemput DAP kat rumah dia, dia cuba sucikan DAP, dia sayang DAP. Jadi saya nak tanya, boleh percaya ke? Dalam sekelip mata UMNO percaya DAP boleh berubah, sudah berubah, dan semuanya generasi dulu yang berdekad-dekad lama sudah diberitahu jauhi dari DAP ni, perlu terima DAP. Tak masuk akal kan? Takkan selepas pilihan raya, dalam sekelip mata, daripada benci mereka boleh terima. Okey. Ini dah masuk rumah UMNO. Jadi di dalam rumah UMNO semalam ada puak liberal, sebab PH ni adalah puak liberal. Adalah puak liberal masuk rumah pejuang agama kononnya. Kita tahulah UMNO ni bukannya pejuang agama lagi. Ini perjuangan Zahid untuk selamatkan tengkuk dia. Ini sudah jadi parti diktator Zahid. Siapa-siapa yang tak mau ikut Zahid akan dipecat atau digantung. Okey. Dan Zahid akan buat apa sahaja, dan dia sudah buat pun. Dia sudah langgar perlembagaan UMNO. Dia guna menteri daripada kerajaan untuk menteri itu sampai salah guna kuasa, salah guna kedudukan untuk bantu lindungi UMNO, lindungi Zahid supaya tidak ada orang boleh cabar Zahid ya. Jadi terbuktilah UMNO ni bawah perlindungan kerajaan Anwar. Dan mereka jemput DAP masuk rumah. Jadi puak liberal sudah masuk, Anwar pun dikira liberal sudah masuk ya. Jadi perjuangan agama sah duduk tepi. Di situ sudah terbukti kehancuran UMNO. Tetapi apa yang lebih menarik ialah bila anda perhati dewan tu nampak dibanjiri. Tetapi sebenarnya dewan tu bukan persidangan UMNO. Saya rasa ada sebab mereka pilih PWTC. Ini adalah untuk mempengaruhi psikologi orang Melayu
Sebab bila orang Melayu nampak PWTC, orang Melayu ingat UMNO. Kemudian pakaian yang digunakan oleh semua delegasi, tak kira parti mana, lebih kurang sama. Kalau beza pun beza sikit, tapi lebih kurang sama. Skim warna yang lazimnya dipakai oleh UMNO. Jadi bila mata memandang, kita lihat dewan penuh, ini rumah UMNO. Jadi gambaran kita dapat seolah-olah dewan ni dipenuhi oleh orang UMNO. Salah, saudara-saudari. Jauh kurang dari separuh dewan, jauh kurang dari separuh dewan baru orang UMNO. Majoritinya PH, PKR, DAP. Bukan orang UMNO, bukan akar umbi UMNO, bukan wakil-wakil dari cawangan UMNO. Kurang. Maknanya kalau kita tolak DAP, kita tolak PKR, kita tolak semua yang ada yang bukan dari UMNO ni, jauh kurang dari separuh dewan, jauh kurang, saudara-saudari, jauh kurang, bukan separuh, jauh kurang dari separuh dewan ni orang UMNO. Di situ sahaja kita sudah lihat, kita tak usah cerita rakyat jelata, kita cerita orang UMNO sendiri, dari cawangan, dari bahagian perwakilan pun sudah pinggir UMNO. Ikon-ikon utama UMNO yang lazimnya terlibat dalam event-event seperti ini tak ada, tak nampak. Jadi ini adalah bukti kehancuran UMNO ni bukannya benda rekaan, sudah sah dari dalam, ya. Jadi macam mana UMNO boleh percaya bahawa dia dah makin kuat, dia boleh kembalikan semangat orang Melayu untuk sayang kepada UMNO dan menjamin bahawa orang Melayu akan undi PH. Sedangkan rumah dia sendiri pun, orang dia pun tak boleh nak penuhi. Yang dipenuhi puak-puak liberal, DAP, PKR khususnya, di rumah dia sendiri. Kalau rumah sendiri dah tak teratur, kalau rumah sendiri pun orang-orang kau, saudara-saudari, kau sendiri tak nak datang jenguk, masakan rakyat Malaysia nak percaya kat hang? Jadi sebenarnya saya sarankan anda pergilah tengok gambar-gambar yang tular, video-video, perhati betul-betul penonton di sana. Mereka guna helah pakaian tu nampak nampak seragam, seolah-olah itu adalah event UMNO, orang-orang UMNO. Sebab itu mereka pakai PWTC. Tapi sayangnya itu bukan orang UMNO, itu orang DAP, PKR, PH, parti lain. Orang UMNO sikit, jauh kurang dari separuh dewan, rumah sendiri. So orang sendiri pun tak nak datang, dan kerajaan pun sudah tunjukkan dengan jelas bahawa mereka melindungi UMNO, melindungi Zahid apabila seorang menteri itu salah guna kedudukan dia untuk beri pengecualian dengan mengatasi ROS, ya, untuk memastikan Zahid tidak dicabar. Jadi maknanya UMNO ni lebih kurang, rumah UMNO ni sudah jadi milik kerajaan lah, ya. So bila Zahid berdiri, dia kata kalau UMNO sokong Anwar, dia percaya Anwar ni boleh kerajaan ni boleh mentadbir melangkaui PRU 16. Saya tak tahu nak tergelak ke, nak nangis ke, nak buat apa, reaksi macam mana. Zahid ni dia perdaya diri dia sendiri ke, atau dia cuba perdaya orang ramai ke, atau dia percaya bahawa orang ni boleh mudah tertipu. Jangan lupa ya, sebelum PRU 15, UMNO buat convention demi convention demi convention. 5-6 convention dibuat, Barisan Nasional. Pada setiap convention Zahid berdiri dan dia beritahu, dia beri gambaran BN akan menang besar, dia akan tubuh kerajaan stabil. Jadi orang dalam UMNO terpedaya sampai Ismail Sabri setuju nak bubar awal parlimen. Tapi bila dah bubar, kita tengok keputusan PRU 15, bukan hanya BN kalah, dia catat
perolehan kerusi terburuk dalam sejarah, 30 kerusi. UMNO baru dapat 26. Jadi baru akal umbi sedar, tujuan convention tu adalah bukannya untuk perjuangkan Melayu, untuk buka minda orang Melayu. Ianya adalah untuk memperdaya akal umbi UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO, supaya bersetuju parlimen dibubarkan awal. Sebab Zahid nak kerjasama dengan Anwar. Dia nak jadi timbalan Perdana Menteri. Dia nak sambatkan Tengku. Dan ini terbukti dalam konvensyen MIC, di mana Zahid mengaku secara terbuka semuanya berkisar di sekitar kes mahkamah dia. Dan kes-kes yang mungkin dihadapi oleh pemimpin-pemimpin BN lain sekiranya tidak buat pilihan raya cepat. Ya. So, di situ kita dah nampak konvensyen ni semua, apa yang Zahid cakap ni semua ada muslihat. Situ pun ada muslihat. Lepas PRU pun ada muslihat. Ya. Dia guna muslihat untuk memperdaya ahli-ahli parlimen BN supaya tidak menghadap Agung. Jadi dia pergi menghadap, kemudian dia cuba perdaya Agung, kononnya 30 MP BN sokong Anwar, dan dengan cara itu Zahid telah berjaya naikkan Anwar walaupun BN majoritinya tak nak Anwar. Dan tidak mustahil Anwar akan tumbang sekiranya lepas PRN MP-MP BN tarik sokongan. Kalau peribadi saya percaya memang Anwar ni sah akan tumbang. Tapi itu cerita lain lah. Ya. So muslihat demi muslihat. So kini dalam PWTC Zahid berdiri, dia beri janji kalau UMNO sokong, Anwar akan bertahan selepas PRU 16. Zahid nak tipu siapa? Dewan pentas yang hang berucap tu, pentas tu rumah hang. Ya. Tapi rumah hang separuh pun nak penuhi susah. Yang datang ni majoritinya puak liberal. Rumah hang sendiri pun hang duk berucap kat orang yang hang dah bersumpah berdekad lamanya musuh. Hang terpaksa berkahwin dengan musuh tu sebab hang nak jadi TPM, hang nak Anwar jadi Perdana Menteri, dan terbukti memang hang nak jadi Anwar jadi Perdana Menteri sebab anda banyak tipu muslihat nak naikkan Anwar. Ya. Jadi hang terpaksa berdiri depan orang yang hang tak suka di rumah hang, kemudian nak tabur janji kalau kita sokong Anwar, Anwar akan bertahan selepas PRU 16. Tapi yang orang kau ni yang kononnya nak pastikan Anwar ni boleh bertahan selepas PRU 16, nak penuhi dewan pun tak boleh. Nak penuhi separuh dewan pun tak boleh. Macam mana yang tak boleh, yang suku, bilangan dia suku sahaja dewan ya. Macam mana yang suku ni nak bagi janji kepada 3/4 daripada dewan ni bahawa kau perlukan kami. Kalau kami tak ada, kau tak akan tahan selepas PRU 16. Jadi saya tak tahu Zahid ni gila ke, dia sakit ke, dia cuba tipu rakyat ke, atau dia cuba tipu diri sendiri. Tapi kita sudah lihat dalam konvensyen BN, Zahid ni ada tipu muslihat dalam kata-kata dia. Jadi tipu muslihat kali ni sebab dia takut kalau PRN ya, UMNO hampir pupus, akan bermula perpecahan kerajaan gandingan BN dengan PH. Sebab PH akan tanya, kalau UMNO tak berjaya beri kami sokongan orang Melayu, buat apa kami dengan UMNO? Dan memang UMNO tak akan berjaya beri sokongan orang Melayu kepada PH. Dan disebabkan itu, PH akan hilang banyak kursi. UMNO mungkin pupus. Kalau tak pupus pun, dia akan dapat bilangan kerusi yang jauh lebih kurang. Kalau kita total ya, 6 negeri, mungkin kurang dari separuh yang dia ada. Ya. Jadi itu yang Zahid takut. Sebab itulah buat muslihat ni cakap besar. Kononnya 3/4 dewan perlukan yang satu suku dewan tu untuk kekal berkuasa. Kemudian buat di PWTC pakaian hampir diseragamkan supaya persepsi ditimbulkan ni orang UMNO ni dah penuhi dewan. Ya. So memang UMNO convention ni adalah bukti kehancuran UMNO. Baik, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.